Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kelas adab untuk anak-anak pelajar 6 MUAS. Kita akan tengok pelajaran yang terakhir untuk subjek adab ni, iaitu pelajaran yang kelima, kebaikan mencintai negara. Okey, bagi yang ada buku teks boleh buka buku teks. Okey, insyaAllah pertama sekali kita akan tengok apa yang dimaksudkan, macam mana kita nak mencintai, apa kebaikannya kita kalau kita cinta kepada negara kita. Kalau minggu lepas kita dah belajar adab kecintaan kepada negara. Okey, hari ini kita akan tengok kebaikan mencintai negara. Okey, setiap negara ni dia ada identiti dia sendiri. Okey, setiap negara mesti ada lambang, ada bendera dan ada lagu negara tu. Okey, ia merupakan satu identiti yang seharusnya disanjung oleh setiap warga negara. Okey, identiti yang contoh, okey, identiti Malaysia mempunyai lagu negaraku dan bendera jalur gemilang. Okey, setiap negara ni dia punya identiti dia sendiri. Kalau kita tengok, kalau Malaysia contohnya kita ada lambang. Lambang ni maksudnya apa? Lambang jata negara. Pernah tengok kan lambang jata negara yang ada 2 ekor harimau. Okey, ada keris. Okey, kita di Malaysia juga ada lagu negaraku. Okey, dia ada lagu-lagu sendiri. Kalau kita di Malaysia, lagu negaraku. Ada juga bendera. Okey, negara kita dipanggil atau digelar sebagai jalur gemilang. Okey, setiap rakyat yang cintakan negara perlu menjaga serta menghormati lagu negaraku dan jalur gemilang sebagai lambang kedaulatan negara kita. Okey, semua rakyat, setiap rakyat harus mesti cinta kepada negara dan perlu menjaga dan hormat kepada lambang-lambang ni. Okey, kita kena hormat kepada identiti kita, iaitu negaraku, lagu negara tu, negaraku. Okey, kita kena hormat jalur gemilang. Semua identiti ini adalah sebagai satu lambang kedaulatan negara kita yang berdaulat. Kita ada kedaulatan kita sendiri. Okey. Seterusnya, kita tengok kesan kecintaan, kesan kebaikan mencintai negara kita. Okey, yang sebelah ni dulu. Okey, kesan kebaikan mencintai negara. Apa kesan baik yang akan jadi kalau kita mencintai negara kita? Satu, negara Malaysia, negara kita akan menjadi model di seluruh dunia. Macam Maklimah bagi tahu minggu lepas, kalau kita hormat kepada kalau kita amalkan adab kecintaan kepada negara, negara kita akan menjadi salah satu model di seluruh dunia. Okey. Yang kedua, masyarakat hidup aman dan makmur. Kalau semua rakyat Malaysia dia, macam Maklimah bagi tahu sebelum ni, kalau semua rakyat Malaysia dia hormat kepada undang-undang, dia patuh dan setia kepada kepada pemimpin. Okey, jadi masyarakat akan hidup dengan aman dan makmur. Tak ada perbalahan, tak ada kucak-kacir. Okey, hidup dengan aman, makmur, sentosa. Okey. Seterusnya, keadaan negara sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, musuh akan rasa takut untuk masuk ke negara kita, sebab kita sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang ada undang-undang. Jadi negara, bila semua buat baik kepada negara, mencintai negara, hormat kepada undang-undang, patuh kepada pemerintah, jadi negara akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Okey, yang seterusnya, ekonomi negara terus mantap. Okey, itu semestinya ekonomi negara akan terus mantap ni. Ekonomi negara akan terus berkembang. Banyak pelabur-pelabur yang akan datang terus melabur. Jadi bila pelabur-pelabur ini datang, dia melabur dekat negara kita, jadi ekonomi negara akan mantap, akan berkembang, akan terus maju. Okey, ini kesan. Ada empat kesan kebaikan mencintai negara. Okey, yang seterusnya kita tengok faedah cinta kepada negara. Apa faedah kalau kita mencintai negara kita? Okey, apa faedah? Apa benda baik yang akan kita dapat? Okey, yang pertama, ini adalah salah satu bukti taat setia. Kita cinta kepada negara kita ialah bukti taat setia kita kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada negara itu sendiri. Okey, kita menjadi bukti taat setia kepada negara. Yang seterusnya, ikhlas membangunkan ekonomi negara bersama-sama. Jadi bila cinta kepada negara ini, masing-masing akan
rasa perlu, patut dan ikhlas untuk membangunkan ekonomi tu, untuk membuat ekonomi untuk terus maju, untuk negara tu maju. Yang seterusnya akan diredai Allah. Sudah semestinya lah cinta kepada negara, buat baik kepada negara. Itu adalah salah satu sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Jadi bila kita cinta kepada negara, dengan secara sendirinya Allah akan redha, diredai oleh Allah. Yang seterusnya disukai oleh masyarakat dan rakyat lain. Masyarakat dan rakyat lain akan hormat kepada kita sebagai rakyat negara ini. Akan disukai rakyat lain, masyarakat lain akan suka kepada rakyat kita tu sendiri. Yang seterusnya akan sanggup mempertahankan negara dari unsur luar. Bila kita cinta kepada negara, kita akan sanggup, dengan sendirinya kita akan rasa sanggup mempertahankan negara kita daripada ancaman-ancaman luar, atau ada anasir-anasir luar yang ada apa-apa ancaman lah. Kalau kata ada ancaman apa-apa, kita sanggup mempertahankan negara kita sanggup berani untuk mempertahankan negara. Yang seterusnya kita tengok bukti mencintai negara. Macam mana bukti kita nak menunjukkan yang kita cinta akan negara kita? Satu, kita dengan berkorban apa sahaja untuk negara. Kita berkorban. Macam askar, polis, mereka sanggup berkorban apa saja untuk negara. Datang aja arahan daripada pemerintah, pemimpin, dia sanggup untuk berkorban, bergadai nyawa untuk mempertahankan negara. Yang seterusnya dengan menjadi warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik, kita ni sendiri jadi warga negara yang baik, itu salah satu bukti yang menunjukkan kita mencintai negara kita. Yang seterusnya mengelakkan persengketaan. Ini kita cuba elak untuk bergaduh sesama sendiri, bergaduh dengan bangsa lain, bangsa-bangsa lain. Kita mengelak daripada berlakunya persengketaan. Kita nak hidup dalam aman dan makmur. Kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni. Jadi kita cuba elak untuk bagaimana kita nak tunjuk yang kita cinta kepada negara kita elakkan persengketaan, pergaduhan. Yang seterusnya bersedia mempertahankan negara. Macam Mak Limah bagi tahu tadi, kita apa-apa, kita macam mana nak tunjukkan kita bukti. Kalau contoh pemerintah panggil kita untuk mempertahankan negara, kita bersedia untuk mempertahankan negara. Yang seterusnya dengan patuh kepada undang-undang dan negara. Ini paling, kalau cakap paling umum lah, paling umum. Macam mana cara untuk kita nak tunjuk, kita buktikan yang kita cinta kepada negara kita dengan patuh. Caranya adalah dengan patuh kepada undang-undang, patuh kepada hormat kepada undang-undang, patuh kepada undang-undang. Yang seterusnya, gagasan Satu Malaysia. Apa sebenarnya gagasan Satu Malaysia ni? Satu gagasan Satu Malaysia ini adalah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak pada tahun 2009, 2 April 2009. Ialah apa yang intipati gagasan ni? Gagasan Satu Malaysia ni adalah idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Maksudnya semua sama. Satu Malaysia, semua negara, macam semua kita sedia maklum yang Malaysia ini ada banyak bangsa. Jadi banyak etnik, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Jadi Perdana Menteri yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib, dia memperkenalkan gagasan Satu Malaysia ni. Ideanya adalah dia memberi idea yang Satu Malaysia, gagasan Satu Malaysia ni adalah satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, kaum, sub-etnik dan kebudayaan. Itu adalah satu gagasan Malaysia. Semua pihak mestilah bersama-sama menjayakannya. Kita sebagai rakyat, kita bersama-sama menjayakan gagasan Satu Malaysia ni. Dengan adanya gagasan Satu Malaysia ini, maka ada nilai murni, benda baik yang kita akan dapat daripada gagasan Satu Malaysia ni. Kita tengok dalam buku teks ada cakap 8 nilai murni gagasan Satu Malaysia ni. 1. Ketabahan. 2. Penerimaan. 3. Pendidikan. 4. Kesetiaan. Yang seterusnya integriti, rendah hati, budaya kecemerlangan,
meritokrasi. Okey, ini adalah 8 nilai murni gagasan Satu Malaysia. Benda baik, benda positif yang kita dapat daripada gagasan Satu Malaysia ni. Okey. Seterusnya kita tengok ini 5 kesan kalau kita mengabaikan adab kecintaan kepada negara. Pertama, negara akan menjadi mundur. Sebabnya apa? Sebabnya ekonomi tak berkembang, tidak maju, ekonomi tidak mantap. Jadi kita akan menjadi sebuah negara yang mundur. Yang kedua, keselamatan negara akan terancam. Macam mana? Sebabnya bila tak ada kedaulatan negara, undang-undang negara tak dihormati, tidak dipatuhi. Jadi keselamatan negara akan terancam. Musuh-musuh negara akan lihat negara kita sebagai sebuah negara yang tak ada undang-undang, jadi senang dia masuk. Dia menjadi salah satu sebab lah macam mana kenapa negara akan terancam, keselamatan negara akan terancam. Yang seterusnya, yang ketiga, perpaduan kaum akan tergugat. Kalau masing-masing negara kita, China, India, Melayu sendiri bergaduh, perpaduan kaum tu tak ada. Bila semangat perpaduan kaum tu kurang, jadi dengan sendirinya tergugatlah. Semangat perpaduan kaum tu tak ada. Yang keempat, nama baik negara akan tercemar. Bila orang sebut negara Malaysia, bila masing-masing tak mengamalkan adab kecintaan kepada negara, nama baik negara akan tercemar. Orang cakap pandang sinis kepada negara Malaysia. Negara Malaysia sebuah negara yang kucak-kacir, yang tak hidup dengan aman dan harmoni, tak aman makmur. Sebuah negara Malaysia yang akan terancam. Nama baik negara tu akan terancam. Yang seterusnya, yang terakhir, harta benda awam akan dirosakkan. Masing-masing buat kucak-kacir, mesti ada harta benda awam yang rosak. Jadi harta benda awam ni tidak akan terjaga. Jadi ini 5 kesan kalau kita mengabaikan adab kecintaan kepada negara. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di kelas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.